نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita telah bicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa al-manhaj an-nadhari dan al-manhaj at-tatbiqi ataupun al-manhaj an-nizami wal manhaj at-tatbiqi. Al-manhaj an-nadhari maksudnya peraturan secara teori yaitu Al-Quran. Wal manhaj at-tatbiqi peraturan secara praktikal, secara pelaksanaan yaitu diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan disebutkan dalam ayat yang kita bacakan dalam suratul Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sesungguhnya telah datang kepada kamu semua daripada Allah itu oleh cahaya dan kitab yang menerangi. Kitab yang menerangi yakni muhitun bi kulli amrin wa kulli syai'. Kitab yang meliputi
segala perkara dan segala sesuatu. Memberikan penjelasan dan penerangan dalam kehidupan, memberikan penjelasan dan penerangan dalam hukum hakam, memberikan penjelasan yang manakah boleh dilakukan, yang manakah tidak boleh dilakukan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitabi min syai'in." Kami tidak tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Ma farratna fil kitabi min syai'. yakni segala yang diperlukan mengenai dunia dan akhirat ada diterangkan asas-asasnya dan intisarinya di dalam Al-Quranul Karim. Sebahagian ulama menyatakan man arada ilmal awwalin wal akhirin, barang siapa yang inginkan ilmu orang terdahulu dan terkemudian, hendaklah dia merujuk kepada Al-Quran. Hendaklah dia membaca kepada Al-Quran. Jadi Allah menjelaskan, ma farratna, kami tidak alpakan, kami tidak lalaikan, kami tidak tinggalkan, fil kitabi, di dalam kitab suci Al-Quran, min syai', daripada sesuatu. Ini apa sahaja isu yang berlaku dalam kehidupan kita yang berkait dengan peribadi, suami, isteri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia, maka rujuklah kepada kitab suci Al-Quran. Sudah tentu ada penjelasannya di sana. Seorang ulama daripada Mesir pergi ke Paris. Lalu ditanya kepada beliau dengan soalan yang berbunyi, antum taquluna ma farratna fil kitab min syai'. Kamu berkata tidak ada sesuatu melainkan ada dalam kitab kamu, kitab Quran. Aku nak tanya satu isu kepada kamu. Kalau 1 kilo tepung ataupun 1 gundi tepung, berapakah roti yang dapat dihasilkan daripada 1 gundi tepung itu? Dah kamu kata semua dalam Quran, tolong cari dalam Quran kenyataan yang menjelaskan sekilo tepung boleh buat berapa biji roti. Maka kata oleh ulama itu, tunggu saat. Lalu dia pun bertanya kepada tukang roti, kalau 1 kilo tepung boleh berapa biji roti? Kalau segundi tepung boleh berapa biji roti? Maka tukang roti itu pun jawab sekian. Maka kata oleh orang yang bertanya tadi, kamu kata ada dalam Quran, tapi kamu tak jawab pun dalam Quran, kamu jawab dalam jawapan tumai daripada tukang roti. Maka jawab oleh ulama tadi, dalam Quran ada segala sesuatu, dan di antara yang Quran bagi tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat dalam surah An-Nahl ayat 43, itu juga dalam surah lain pada. Maka bertanyalah ahli zikir jika kamu tak tahu, yakni ahli ilmu. Jadi Quran suruh tanya ahli ilmu, saya tak tahu sebiji sekilo tepung boleh buat berapa biji roti. Maka saya tanya tukang roti. Siapa suruh tanya tukang roti? Quran yang kata. Quran kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir
jika kamu tak tahu. Ahli zikir di sini yakni ahli ilmu. Sebagaimana tafsiran Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bertanyalah ahli ilmu jika kamu tak tahu. Kamu tak tahu buat roti, tanya tukang buat roti. Kamu tak tahu buat baju, tanya tukang buat baju. Kamu tak tahu buat rumah, tanya tukang buat rumah. Tanya ahli dia. Jadi secara asas apa sahaja isu yang berlaku di atas muka bumi kepada kita, Allah sebut tidak kami tinggalkan, tidak kami alpakan, tidak kami biarkan, melainkan semua sesuatu yang berlaku itu ada dalam Quran. Sama ada Quran sebut secara jelas ataupun secara isyarat. Antara secara isyaratnya, apa sahaja isu yang kamu tak tahu, bila orang tanya, kamu tanya ahli dalam isu tersebut. Dalilnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir yang sekiranya kamu tak tahu. Jadi Allah Ta'ala kan sebut ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tafridkan. Tafrid makna taksir. Kami tidak cuaikan dalam kitab Al-Quran daripada sesuatu apa sahaja yang wujud perselisihan di atas muka bumi, sila rujuk Al-Quran. Ya ahlal kitab, awal Al-Quran kata ya ahlal kitab wa ahli kitab. Dalam masalah akidah ke dalam masalah lain telah datang nur dan kitab yang menjelaskan. Dan di antara yang disebut juga dalam Quran bahawasanya orang Yahudi, kita cerita hari itu, mereka melebihkan kebendaan. Orang Nasrani mereka melampau di dalam kerohanian dulu-dulu ni. Sehingga kan tanda orang Nasrani balaghat fil ruhaniyah war rahbaniyah, ayat 27 surah Al-Hadid. Allah menyatakan warahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah, kependitaan yang mereka reka. Sementara orang Yahudi balaghat fil maddiyah, berlebihan dalam kebendaan. Orang Yahudi pernah minta nak tengok Allah Ta'ala terang-terang. Sedangkan ulama kita kata melihat Allah secara jelas akan dikurniakan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman dalam syurga. Di dunia Allah Ta'ala tak bagi kita tengok dia. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Tidak melihat akan Allah oleh pandangan manusia, bahkan Allah yang mengetahui akan pandangan manusia. Dalam syurga Allah izin untuk orang beriman tengok zatnya. Berdasarkan firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Beberapa muka pada hari akhirat kelak akan berseri-seri dapat melihat zat Allah. Dan berdasarkan firman Allah yang berbunyi lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang baik itu akan mendapat syurga dan lebih daripada syurga. Syurga nikmat yang sedang tidak boleh dibayangkan betapa indahnya. Ada lagi nikmat yang lebih daripada nikmat dalam syurga, dapat nikmat menikmati syurga, iaitu nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta nak lihat Allah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Puak Yahudi kata, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa, melainkan apabila kami dapat melihat Allah secara terang-terang. Dan ketika Nabi Musa
ketika mereka sesat, Allah Ta'ala turunkan kepada mereka dua jenis makanan. Satu nama al-mannu, yang kedua nama as-salwa. Al-mannu sejenis makanan yang turun daripada langit ke atas pokok ataupun batu. Kemudian dia jadi kering, seperti mana gam. Rasanya manis. Rasanya hampir sama dengan rasa madu lebah. Sementara as-salwa sejenis burung seperti ayam. Sumani. Depa kata lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar di atas satu jenis makanan. Ayat 61 surah Al-Baqarah. Kami nak ndak makanan hak jenis mai sat, lepas tu ada, lepas tu nak kena cari pula, kami tak mau. Kami nak ndak makanan hak ada selalu, berupa sayur-sayur dan yang lainnya. Dan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Minta berdoa pada Allah, Allah Ta'ala keluarkan tumbuh-tumbuhan daripada muka bumi. Hak turun pada langit saja kami tak mau, nak hak tumbuh pada muka bumi. Min baqliha, daripada jenis sayur-sayuran. Wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kami nak jenis sayur, jenis bawang, jenis kacang, jenis timun. Disebut dalam Quran sedemikian. Mereka ini hak Allah Ta'ala bagi, elok mereka tak mau. Lah ni pun ada orang duk jual di kedai kurma, cuka dan sebagainya. Al-mannu sejenis makanan, nama al-mannu dia panggil gam Arab. Dia jadi ubat. Tapi rasa dia tak sama lah dengan rasa hak disebut dalam kitab ni. Dalam kitab ni sebut rasa dia macam madu lebah. Gam Arab ni rasa lain. Tapi dia jadi ubat. Ada orang rendam minum air, ada orang ambil cara serbuk buah. Antara kelebihan dia bagus untuk buah pinggang. Nak tengok kelebihan dia, kena buka Google. Kelebihan gam Arab, kelebihan al-manna. Tapi dia panas sikit, dia makan banyak-banyak. Macam habbatus sauda panas, macam madu lebah panas. Minyak zaitun tak panas. Minyak zaitun bagus untuk menghapuskan kolesterol yang yang mudarat. Tiap-tiap hari makan. Pagi secancar ketika perut kosong, malam secancar ketika nak tidur. Ada orang 5 camcar terus. 5 waktu sembahyang 5 camcar. Dia bagus untuk jantung dan sebagainya. Jadi al-mannu salah satu makanan yang disebut dalam Quran, dan dia adalah makanan yang baik. Depa kata kami tak sabar di atas sejenis makanan saja. Sementara orang Yahudi, orang Nasrani, depa lebih dalam kerohanian. Islam datang, ajaran Nabi Muhammad SAW himpun dua-dua. Di antara tanda himpun dua-dua itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath. Bagaimana Allah cerita para sahabat ini golongan yang rajin rukuk dan sujud kepada Allah, mengharapkan kurniaan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di muka mereka ada tanda mereka orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fath Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dengan baginda.
Asyidda'u 'alal kuffar, bersifat tegas, bersifat keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, bersifat belas kasihan, pengasih, penyayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, kamu melihat mereka rajin rokok, rajin sujud. Tarahum ruk'an sujada, kamu melihat mereka rajin rokok, rajin sujud. Bersifat rokok dan sujud kepada Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, ayat 29 surah Al-Fath. Mereka mengharapkan limpah kurnia daripada Allah dan keridaan Allah. Mereka beribadat ikhlas kerana Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang baik itu terdapat pada muka mereka dari kesan sujud, kesan ibadat mereka yang ikhlas. Dzalika mathaluhum fit Taurah, demikianlah sifat mereka yang disebut dalam kitab Taurat. Oleh kerana golongan yang berpegang, yang turun kepada mereka Taurat, puak Yahudi ni lebih kepada kebendaan, maka diceritakan dalam kitab mereka sendiri bagaimana para sahabat mengimbangkan antara kebendaan dan amal ibadat kerohanian. Sambungan ayat menyatakan, wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan sifat mereka di dalam kitab Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan seperti pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lalu anak dan tunas itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat. Lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi SAW dan pengikut-pengikut baginda kembang membiak serta kuat gagah sedemikian itu kerana ia hendak menjadikan orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Dan selain itu Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka keampunan dan pahala yang besar. Jadi ayat ni menceritakan tentang qiyamun ta'abbudiyah, tentang nilai-nilai murni berbentuk ibadat yang ada kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikut Nabi SAW sehingga hari kiamat. Fayakunu haula'u maddiyin wa ruhaniyin fi anin wahidin. Mereka itu orang yang mencari kebendaan dan kerohanian dalam satu masa. Tidak cenderung kepada kebendaan sehingga tinggal kerohanian, tidak cenderung kepada kerohanian sehingga meninggalkan kebendaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana Nabi SAW dengan para sahabat bersifat asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini satu ayat dalam surah Al-Fath ayat 29, cerita tentang Nabi SAW dengan para sahabat dan pengikut baginda hingga hari kiamat bersifat tegas kepada orang kafir. Kafir di mana? Kafir yang memerangi Islam.
Begitu juga ayat 54 dalam surah Al-Maidah, azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Bersifat merendah diri kepada orang beriman, bersifat tegas kepada orang-orang kafir. Jadi Islam datang menjadikan umat Islam ummatan wasata, umat yang sederhana, tidak kepada benda, tidak kepada roh, kerohanian, duduk tengah-tengah. Begitu juga umat yang sederhana tidak merendahkan diri kepada semua orang dan tidak meninggi diri kepada semua orang. Meninggi diri kepada orang kafir, merendah diri kepada orang beriman. Duduk tengah-tengah. Tidak boleh kita meninggi diri kepada orang yang ingkar, dan kita kena merendah diri kepada orang yang beriman. Betapa mulianya akhlak para sahabat dan orang-orang yang mengikut jalan Nabi SAW. Asyidda walladhi Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang beserta baginda. Beserta baginda di zaman baginda para sahabat. Kemudian tabi'in sampai hari kiamat. Orang yang bersama dengan Rasulullah ni sifat dia asyidda 'alal kuffar. Keras, tegas kepada orang-orang kafir yang memerangi Islam. Kafir harbi. Ruhama'u bainahum, bersifat rahmah sesama mereka. Bersifat belas kasihan sesama mereka. Tak cengih, telajak, tak kena tempat. Tak lembut, telajak, tak kena tempat. Jadi orang Islam ni tindakan dia terletak kepada kejadian yang berlaku. Yanfa'in lil hadas. Orang beriman dia tidak kekal di dalam satu tabiat. Cengih, garang selalu, tak. Lemah lembut selalu, tak. Jadi orang Islam menghadapi mawaqif syatta tatatallabur rahmah. Beberapa keadaan tertentu yang menuntut mereka bersifat rahmat. Wa hunaka mawaqifun ukhra tatatallabu syiddah, dan ada keadaan-keadaan tertentu menuntut mereka bersifat garang. Ada ketika kita berlemah lembut, ada ketika kita cengih dan garang. Contoh mudahnya dalam rumah kita sudahlah. Anak kita semayang cukup 5 waktu, kita kena berlemah lembut dengan dia. Tak boleh garang. Pasal dia orang baik, semayang tak tinggal. Anak kita malas semayang, maka ketika itu kita kena tukar watak kita daripada lemah lembut kepada garang. Kena bagi amaran kat dia. Kalau dia umur 7-8 tahun tak semayang, kena cengih, kena gempak dia. Kalau dia umur 10 tahun tak mau semayang lagi, kena tibai dia. Sifat ayah mak menjadi cengih kepada anak bila anak buat dosa. Sifat ayah dan mak berlemah lembut, tidak cengih kepada anak bila anak buat ibadat, buat taat kepada Allah. Jadi tak boleh cengih 24 jam ke anak kita. Dia baik pun kita cengih, dia jahat pun kita cengih, tak kena. Tak boleh lembut 24 jam, dia buat baik pun kita senyum, dia tak semayang pun kita senyum juga, tak kena juga. Maka Islam agama yang sederhana, yang mengajar umatnya bersikap dengan sikap-sikap tertentu ketika bertemu dengan isu-isu tertentu. Jadi orang mukmin itu tidak seterusnya bersifat lemah lembut, tidak seterusnya 100% bersifat garang, cengih dan bengis. Dia bengis apabila dia cengih dan garang apabila orang yang dia hadapi menentang dan meremehkan ajaran Allah. Anak dia saja malas semayang, sedangkan semayang itu wajib, dia marah ke anak dia. Anak dia mencuri, dia marah ke anak dia. Anak dia semayang, anak dia tak buat jahat, dia tak marah. Bukan marah 24 jam, bukan tak marah 24 jam.
Jumpa orang beriman, ruhama'u bainahum. Jumpa orang kafir, asyidda' 'alal kuffar. Tegas kepada orang kafir. Itu contoh, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu semua umat yang sederhana. Duduk tengah-tengah. Jadi orang beriman ini tidak duduk dalam satu tabiat. Ada ketika dia jadi zalil alal mu'minin, orang menjadikan rendah diri pada orang beriman, aziz alal kafir, bertegas kepada orang kafir. Allah berfirman, ma farratna fil kitab min syai', kami tidak alpakan dalam kitab segala sesuatu. Dan Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah ahli dia jika kamu tak tahu. Dulu kita pernah cerita ayat ini, ayat 43 surah An-Nahl ini kata, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Almarhum Al-Syahid Dr. Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, menulis dalam kitabnya Al-Madhabiyah. Kitab tajuk dia tidak ada kaitan dengan mazhab. Dia kata dalam kitab tu, ayat Quran yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, hendaklah kamu tanya ahli zikir jika kamu tak tahu, menunjukkan kepada orang awam, orang biasa macam kita, wajib bertaklid kepada imam mazhab mujtahid kalau kita orang awam. Dan bagi orang alim pun yang tak sampai kepada tahap untuk berijtihad, wajib bertaklid kepada imam mujtahid. Orang alim pun bukan semua boleh ijtihad. Ada syarat-syarat ijtihad. Dalam kitab usul fiqh ada 10 syarat ijtihad yang disepakati oleh ulama. Kalau tak cukup 10 tu, dia wajib bertaklid juga. Apa dia 10 tu? Salah satunya al-ilmam bil adillatil ahkam minal Quran. Mengetahui dalil-dalil tentang hukum hakam daripada ayat Quran secara menyeluruh. Hak tu tak ada kat kita. Kita kenal dalil ni, tak kenal dalil ni, berlambak. Antara syarat ijtihad memetik hukum daripada nas ialah al-ilmam bi adillatil ahkam minas sunnah. Meliputi dalil-dalil hukum hakam daripada sunnah. Daripada sunnah lagi tak tahu. Al-Quran tu pun tak tahu. Al-Quran ratusan ayat tentang hukum hakam, kita tak ingat. Oh, saya ada PhD, Quran pun tak hafal. Dan hafal pula tak faham lagi. Maka syarat pertama, kedua tu dah tak ada kat kita. Kita orang Melayu ni payah nak boleh sampai peringkat ijtihad. Maka kita ikut orang ulama mujtahid. Kita hanya memindahkan hukum hakam yang telah diijtihad oleh para ulama kepada masyarakat. Bukan kita memetik hukum daripada nas, karena kita tak cukup syarat dia. Ma'rifatuhu bil lughatil arabiyyah, kemahiran dalam bahasa Arab. Ma'rifatuhu bil masail al-mujma' fiha wal mukhtalaf fiha, mengetahui tentang isu-isu yang disepakati oleh ulama dan isu-isu yang diperselisihkan oleh ulama. Tengok syarat-syarat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah di dalam kitab usul fiqhnya yang terkenal nama dia Al-Bahrul Muhit. Kita dapati bahawasanya nak ijtihad, nak jadi ulama mujtahid, syarat dia begitu ketat. Menyebabkan kita faham bahawasanya Syekh Buti kata, kalau kamu orang awam wajib kamu bertaklid kepada imam mazhab. Kalau kamu orang alim pun wajib bertaklid juga, kalau kamu tak sampai peringkat mujtahid. Karena nak sampai peringkat ijtihad tu, syarat dia begitu ketat, begitu susah. Dan tengok syarat pertama pun dah tak ada kat kita. Kita bukan tahu dalil ke semua. Maka kalau tak tahu dalil, kita taklid. Taklid ni mengikut tanpa dalil. Kalau orang tanya satu, sudahlah.
Orang tanya, rukun sembahyang ada berapa? 13. Apa dalil rukun sembahyang tu 13? Tak jumpa. Mana dalil ayat Quran dan hadis yang kata rukun sembahyang tu 13? Tak tahu. Lepas tu orang kata 13, hang buat itu 13. Saya taklid. Saya ikut ulama mujtahid yang kata 13. Imam Nawawi kata 13. Imam ulama-ulama besar kata 13. Saya pakai 13. Apa dalil? Depa tahu, saya tak tahu. Maka dalam bab sembahyang tu kita sudah bertaklid kepada imam mujtahid. Kita tahu dalil secara ringkas saja. Wudu, rukun wudu ada berapa? Yang wajib ketika wudu ada berapa? Ada 6. Apa dia? Cuba bilang tengok. Basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Sebelum tu niat. Niat basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki, tertib. 6 tu rukun wudu. Yang lain sunat. Komok sunat, masuk air dalam hidung sunat, basuh sapu telinga sunat, basuh tangan sampai pergelangan tangan sunat. Lain sunat-sunat wudu, baca bismillah sunat. Hak wajib ketika berwudu, rukun wudu ada 6. Semayang yang wajib rukun semayang 13. Rukun wudu ada 6. 4 daripada Quran, 2 daripada hadis. Apa dalil niat? Innamal a'malu binniyat daripada hadis. Apa dalil basuh muka, basuh tangan sampai siku? Dalil sapu kepala, basuh kaki daripada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu daripada ayat Quran. Apa dalil tertib? Hadis juga Nabi SAW buat sedemikian, ikut tertib sedemikian. Rukun sembahyang wudu ada 6, 4 daripada Quran, 2 daripada hadis. Siapa yang kena ni? Ulama mujtahid. Kita boleh bilang, boleh habaq lah. Rukun wudu sekian. Mana dalilnya? Aku pun tak ingat. Yang tahu ulama. Kalau bab wudu, bab sembahyang yang kita dah buat, tiap-tiap hari kita sudah bertaklid imam mazhab. Taklid mana mengikut tanpa dalil. Kalau ada dalil tak panggil taklid. Maka dalam bab lain berlambak lagi yang kita bertaklid. Bab perkahwinan, bab muamalah, bab jenayat, macam-macam kita taklid. Nak ajak orang awam jangan taklid, cari dalil, itu bukan tahap kita. Dalil tu kadang-kadang kita jumpa tak seperti mana yang dipegang oleh ulama kita. Hak mazhab Syafi'i pegang, Hanafi tak pegang. Hanafi pegang, Syafi'i tak pegang. Masing-masing umai dalil, tapi dalil Syafi'i lagu ni, dalil Hanafi macam ni. Satu contoh kita mudah, nak bagi mudah faham. Mazhab Syafi'i menyatakan orang yang sedang berwudu kalau menyentuh kemaluan dengan tapak tangannya batal wudu. Mazhab Hanafi kata tak betul. Oh, aku nak ikut Quran sunnah, aku nak ikut hadis, dekat fatwa saja aku tak mau ikut. Wahai mazhab Hanafi, apa dalil hamba? Mazhab Hanafi kata, innama huwa bud'atun minka. Ia sebahagian daripada anggota kamu. Seperti mana kamu sentuh anggota lain tak batal, sentuh telinga tak batal, sentuh situ juga tak batal. Ni dalil kami hadis. Oh, Imam Syafi'i ada, mazhab Hanafi ada hadis. Syafi'i ni tak betul ni, mazhab apa? Lawan hadis. Tanya mazhab Syafi'i pula, apa dalil kamu? Dalil kami hadis yang lain. Hadis yang sahih yang lain. Man massa zakarahu falyatawadda. Siapa menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Maka dua-dua ada dalil rupanya. Jangan kita kata hak aku ada dalil, hang tak ada dalil. Hang dalil hang tak betul, hak aku saja betul. Dua-dua ada dalil. Yang nu dalil lain, yang ni dalil lain. Yang lebih ramai, yang lebih kuat, yang lebih banyak, hak Syafi'i pegang. Mazhab Syafi'i pegang. Tengok dalam Subulus Salam ada sebut Imam Bukhari pun pegang sedemikian, Imam Tirmidzi pun sedemikian. Maka keempat-empat mazhab mempunyai hujah dan dalil masing-masing. Yang jadi masalah kita jumpa satu hadis, kita kata hadis yang kita jumpa yang betul, hak orang lain jumpa
mungkin salah. Maka kita menyalahkan orang lain, kata hak kita saja betul. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Seperti baca doa qunut. Doa qunut mazhab Syafi'i pegang dalil ni. Mazhab lain pegang dalil ni. Maka ada mazhab tak baca qunut. Mazhab kita baca qunut. Yang jadi masalah, hak tak baca qunut tu betul. Hak baca qunut bid'ah. Habis. Berkelahi terus. Yang jadi masalah tu, hak baca usalli tu bid'ah. Hak tak baca usalli betul. Sedangkan hak baca usalli, hak melafazkan niat tu pendapat kebanyakan ulama. Hak ulama ramai buat tu tak betul. Hak ulama sikit buat betul. Aku betul ikut hak sikit. Betul kat aku. Tak kena. Dalam kitab apa kata ramai tu? Dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Kitab tu setebal 45 jilid. Tu dia panjang tu. Dalam kitab tu kata, kalau melafazkan niat, hukum dia sunat di sisi kebanyakan ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan sebagainya. Jadi bila kebanyakan ulama kata melafazkan niat itu sunat, kita nak pegang tak sunat lafaz, cenderung kepada ulama sikit, silakan. Tapi bila kita kata melafazkan tu bid'ah, kita menyalahkan hak ramai. Kita dengan ulama yang kita salahkan, apakah kita setahap dengan mereka? Tak. Imam Nawawi yang kata sunat tu jauh lebih tinggi daripada kita. Imam Nawawi yang kata sunat tu karang kitab berpuluh-puluh jilid. Kita satu jilid pun cedok awak. Jadi ada orang hari ini dia kata kita hanya nak pegang Quran sunnah. Kita tak mau ikut mazhab-mazhab. Siapa yang kata tu? Dia rasa dengan title yang dia miliki, dia sudah layak untuk kata sedemikian, tak perlu terikat dengan mazhab-mazhab. Sedangkan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani karang syarah Sahih Bukhari 15 jilid Fathul Bari, diterima pakai seluruh dunia. Dia sendiri berhujung nama dia Asy-Syafi'i. Imam Nawawi karang kitab syarah Sahih Muslim, karang kitab Majmu', karang kitab Rawdah. Banyak karangan Imam Nawawi. Dia pun berhujung nama dia Asy-Syafi'i. Ulama yang terbukti alim, mereka diterima seluruh dunia. Karangan mereka berpuluh-puluh jilid, bahkan ada yang ratusan jilid. Imam Baihaqi masih lagi kata aku ikut mazhab Syafi'i, kawan ni kata aku ikut mazhab Maliki, kawan ni kata aku ikut mazhab Hanafi. Mai hari ni satu kitab pun tak karang, kalau karang pun cedok hak orang. Di situ bahasa pun tak sama, Quran pun tak hafal. Banyak kekurangan. Tiba-tiba dakwah kita tak perlu terikat dan ikut mazhab. Jadi dakwaan itu jauh berbeza dengan ulama-ulama besar zaman dulu. Jadi kita ikut ulama dulu. Tak usah ikut orang yang mai kemudian yang kadang-kadang dakwaan itu tidak sama seperti mana tahap yang mereka miliki berbanding dengan tokoh-tokoh yang kita jumpa. Maka ayat ni suruh ikut mazhab ni. Mana ayat Quran suruh ikut mazhab? Ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ulama mujtahid, ikutlah kamu kepada ulama mujtahid kalau kamu orang awam dan kalau kamu orang alim yang tak sampai peringkat mujtahid. Orang alim banyak tapi hak jadi mujtahid payah jumpa. Kerana syarat nak jadi ijtihad begitu ketat dan syarat itu dijelaskan dalam kitab usul fiqh. Maka syarat-syarat itu tak ada kat kita. Kita bukan orang alim, kita hanya orang awam, maka kita mengikut ulama mujtahid dan mengajak orang ikut ulama mujtahid. Tu dalil wajib ikut mazhab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita berpindah kepada ayat baru pula yang ada kaitan dengan dah ikut. Sikit lagi. Ayat kita masih membicarakan ayat 15 dengan 16 surah Al-Maidah. Sikit lagi sambungan kepada ayat 15 ayat 16 surah Al-Maidah, lepas tu baru kita berpindah kepada surah yang selepas itu. Selepas surah Maidah, surah apa? Suratul An'am. Ayat yang ada kaitan dengan bab istiqamah yang sedang kita bicarakan.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.